أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bab sujud sahwi yang mana kita telah pun membacakan berkenaan dengan ta'rifan ataupun definisi sujud sahwi dan apakah hikmah pelaksanaan sujud sahwi. Yang mana telah pun saya sebutkan dalam kuliah sebelum ini, sujud sahwi ini disyariatkan apabila berlakunya sesuatu kesilapan di dalam salat yang mana kesilapan itu kesilapan yang tertentu seperti meninggalkan rukun secara tidak sengaja ataupun meninggalkan sunat ab'ad menurut mazhab Syafi'i ataupun menambah sesuatu yang bukan daripada perbuatan salat seperti menambah rakaat dengan tidak sengaja ataupun syak di dalam salat, syak wasangka, dia tak ingat adakah dia telah bersalat 2 rakaat ataupun 3 rakaat, maka disyariatkan dia untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini merupakan 2 kali sujud setelah selesai kita melaksanakan keseluruhan amalan salat. Ulama berbeza pendapat, ada yang mengatakan ada yang mengatakan sujud sahwi ini mesti dilaksanakan sebelum memberi salam, ada yang mengatakan selepas memberi salam ataupun sebelum. Ada pilihan di antara keduanya. Jadi kita nak tengok hari ini berkenaan dengan isu ni, hukum hakam yang berkenaan dengan sujud sahwi ini, insya-Allah. Baik. Saya bacakan dulu hadis. Hadis ni Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan 2 hadis dalam bab ni. 2 hadis yang utama dalam bab sujud sahwi ini kita akan cuba baca. Baik. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-'ashi." Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت سرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران ابن حسين فقال ثم سلم. Baik. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Hadis ni panjang sikit sebab dia ada kisah dia. Baik, maksudnya
kita cuba untuk ambil maksud daripada sini. Maksudnya daripada Muhammad ibni Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami di dalam salat yang dilaksanakan pada waktu siang. Asyi itu ialah waktu di antara terbenamnya tergelincirnya matahari sehingga terbenam matahari. Jadi maksudnya pada salat, sama ada salat zuhur ataupun salat asar lah. Ya, baik. Boleh jadi salat zuhur, boleh jadi salat asar. Baik. Kemudian bila Nabi SAW mengimamkan salat ni, yang dikatakan salat dia ini adalah salat yang salah satu daripada salat zuhur ataupun salat asar, betul ke salat ni memang perawi tak ingat? Inilah amanahnya apa yang kita panggil sebagai perawi-perawi hadis ni, yang mana dia ni, Ibn Sirin ni, menyatakan dengan jelas. Dia nyatakan dengan jelas yang sebenarnya Abu Hurairah menyatakan kepada dia jenis solat tu, sama ada salat zuhur ataupun salat asar, tapi dia lupa. Tapi dia sendiri tak ingat. Jadi adakah benda tu menjadi satu aib? Tak menjadi satu aib, bahkan ia menunjukkan kepada kita betapa amanahnya orang yang menjadi perawi hadis ni. Orang yang menjadi perawi hadis ni, apabila mereka tak ingat, mereka akan sebut mereka tak ingat. Kalau mereka ingat, mereka akan cerita. Kalau mereka tak ingat, mereka akan diam je lah. Mereka akan bagi tahu, saya tak ingat. Saya tak ingat. Dan benda tu tidaklah menjadi satu perkara yang aib pada perawi hadis, kerana lupa ni semua orang terlibat. Cuma kalau terlalu banyak lupa, dia akan terus dilabelkan sebagai perawi yang lemah ingatan lah. Tapi kalaulah kata lupa 1-2 saja, tak sampai 10% pun dia lupa, katalah tak sampai 10% pun daripada riwayat yang dia riwayatkan tu dia lupa, maka dia masih lagi dianggap sebagai perawi yang boleh diterima. Masih lagi boleh diterima. Baik. Maka dia tak ingat. Bila dia tak ingat, dia beritahu dia tak ingat. Tapi solat ni solat 4 rakaat lah, sama ada zuhur ataupun asar. Menunjukkan di sini Nabi SAW bukan salat qasar lah. Dia salat tamam. So Nabi SAW salat di Madinah. Fasalla qala dia kata apa? Wasamaha Abu Hurairah. Abu Hurairah bagi tahu solat apa? Dia bagi tahu kat aku, solat zuhur kata pun asar. Walakin nasitu ana. Tapi aku ni jenis tak ingat pula. Aku tak ingat. Qala fasalla bina raka'atain. Kata Ibn Sirin, Abu Hurairah cerita kat dia, Nabi SAW salat mengimamkan kami 2 rakaat. 2 rakaat disalat dengan kami. Summa salam. Kemudian Nabi SAW memberikan salam. Kemudian Nabi berhenti salat. Maksudnya bagi salam terus. Bila rakaat kedua tu selesai, baca tasyahud, Nabi bagi salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Nabi SAW lepas bagi salam tu, Nabi terus pergi ke kawasan hadapan. Nabi terus pergi ke bahagian hadapan, yang mana bahagian hadapan tu ada kita panggil batang tamar. Ada kayu lah. Kayu yang diletak di bahagian hadapan kawasan depan masjid. Kawasan depan masjid. Maka pada waktu tu Nabi SAW pun bersandar di situ. Seolah-olah macam Nabi ni sedang marah. Dan Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Lepas tu Nabi SAW melakukan tashbik. Tashbik ni maksudnya Nabi SAW buat perkara ni, buat benda ni. Nabi buat macam ni. Okey. Nabi menyelati lah. Kita panggil menyelati di antara jari jemarinya. Baik. Kemudian manusia pun keluar. Manusia keluar daripada pintu-pintu masjid. Dah habis salat.
Ya. Faqalu qasuratis salah, sambil mereka mengatakan salat telah dipendekkan ataupun salat telah menjadi pendek. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar, dalam ramai-ramai itu, dalam ramai-ramai itu ada Umar dan juga Abu Bakar pun semayang bersama dengan jemaah tu juga, berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaba ayyukallimah, tapi Abu Bakar dengan Umar takut nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut nak bertanya. Sebab tadi Nabi SAW masa Nabi pergi ke kayu yang berada di hadapan masjid tu, di bahagian hadapan tu, Nabi macam seolah-olah muka Nabi tu macam muka orang marah. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul, dan dalam jemaah tu juga ada seorang lelaki yang tangan dia tu panjang sikit. Yuqalu lahu Dzul Yadain, diberi nama Dzul Yadain. Gelaran dia Dzul Yadain. Ada yang kata nama dia Khirbaq. Faqala ya Rasulullah, dia pun menyebutkan, dia kata ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah, adakah kamu telah lupa tentang solat ni ataupun solat ni memang dah jadi pendek? Dia tanya tu tanya dengan beradab. Dia tanya tu dengan tanya beradab lah, sebab zaman tu adalah zaman di mana syariat masih lagi berjalan. Pensyariatan boleh berlaku. Mungkin sahabat yang telah keluar tu, dia sangka baik. Dia kata Nabi SAW salat 2 rakaat, tak salat 4 rakaat, yang mana semalam salat 4, kemarin salat 4, sebelum tu pun salat 4, minggu lepas pun salat 4, tapi hari ni Nabi salat 2. Sepatutnya salat ni salat 4 rakaat. Tapi oleh kerana Nabi yang salat, sebab Nabi SAW yang salat, menunjukkan salat telah ringkas, solat telah dipendekkan, mungkin syariat baru telah turun. Maka sebab itu kata Dzul Yadain, dia kata ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah, adakah kamu telah lupa ataupun solat telah menjadi pendek? Kamu ni lupa ke semua solat dah jadi pendek ni? Maka Nabi SAW kata, lam ansa walam tuqsar, aku tak lupa dan solat tak jadi pendek pun. Solat sepatutnya memang 4 rakaat, tapi aku tak lupa. Di sinilah menunjukkan sifat keinsanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni memberikan kita kita panggil apa? Memberikan kita kepentingan ataupun memberikan kita kemudahan, memberikan kita keringanan. Yang mana kalau kita terlupa dalam salat, kita boleh buat macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nak bagi tahu Nabi ni dalam urusan peribadi dia, bukan dalam urusan menyampaikan wahyu. Selain daripada urusan menyampaikan wahyu, Nabi ni manusia yang boleh lupa. Tapi kalau menyampaikan wahyu, waktu Nabi sedang menyampaikan wahyu, Nabi tak lupa. Ini kita kena faham betul-betul ni. Sekali orang kata, mungkin waktu menyampaikan wahyu tu Nabi lupa. Tak. Dalam menyampaikan wahyu, Nabi maksum. Tapi dalam urusan peribadi, boleh Nabi SAW itu terlupa. Ini urusan peribadi ni. Sebab sahabat dah tahu dah salat 4 rakaat. Nabi dah sampaikan dah benda tu sebelum ni. Tiba-tiba dalam urusan peribadi Nabi SAW, Nabi boleh terlupa. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain. Nabi SAW pun tanya orang lain, betul ke macam mana yang Dzul Yadain ni sebut? Betul ke macam mana yang dia ni sebut? Faqalu na'am. Mereka mengatakan ya, betul lah, macam itulah yang dia sebut. Fataqaddama fasalla ma tarak. Lalu Nabi SAW pun Nabi pun pergi ke depan balik. Nabi pergi ke depan semua jemaah. Fasalla ma tarak. Nabi SAW pun salat berapa banyak yang Nabi tinggalkan tadi. Berapa yang tak cukup tu Nabi sempurnakan. Summa salam. Kemudian Nabi SAW pun memberi salam. Summa kabbar wa sajada mithla sujudihi au atwal. Kemudian Nabi bagi salam. Lepas tu Nabi bertakbir. Nabi sujud seperti mana sujudnya dalam salat tadi, ataupun boleh jadi lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi SAW pun mengangkat kepalanya. Fakabbar. Lalu Nabi bertakbir. Summa kabbar. Kemudian Nabi SAW takbir lagi sekali. Wasajada mithla sujudihi au atwal.
kemudian Nabi bertakbir sekali lagi, sujud seperti mana sujudnya yang tadi ataupun lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dan bertakbir. Farubbama sa'aluhu summa sallam, boleh jadi mereka bertanya kepada perawi, kemudian Nabi memberi salam lagi. Qala, kata perawi, fanubbitu, aku diberitahu anna Imran ibn Husain qala summa sallam. Kemudian Nabi SAW kata Imran, kemudian Nabi SAW beri salam sekali lagi. Beri salam sekali lagi. Inilah kisah yang menjadi dalil kepada kita tentang pensyariatan sujud sahwi bagi orang yang bagi salam sebelum cukup rakaat salat yang sebenar. Okey, baik. Kita tengok hadis satu lagi. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim juga. An Abdullah ibni Buhainah, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra, faqama fi ar-rak'atayn ulayayn wa lam yajlis, faqama an-nasu ma'ahu hatta idha qada as-salah وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم أو ثم سلم. Maksudnya daripada Abdullah bin Buhainah, yang mana dia ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada mereka dalam solat zuhur. Nabi jadi imam dalam solat zuhur. Faqama fi raka'ataini ulayain. Kemudian Nabi pada rakaat kedua tu sepatutnya Nabi duduk. Kan masa rakaat kedua tu sepatutnya Nabi duduk untuk tasyahud awal, tapi Nabi tak buat tasyahud awal, terlupa, Nabi terbangun. Walam yajlis, Nabi tak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, manusia pun bangunlah bersama dengan Nabi SAW. Hatta idza qada salah, sehingga apabila Nabi selesai salat, wantadhara an-nasu taslimahu, manusia di belakang, jemaah di belakang Nabi SAW ni pun tunggulah Nabi bagi salam, tapi Nabi bertakbir. Kabbar wa huwa jalis, Nabi bertakbir dalam keadaan Nabi duduk. Fasajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali. Qabla ay yusallim thumma sallam, sebelum Nabi memberi salam, lepas tu baru Nabi salam. Nabi sujud dulu 2 kali. Okey. Ini hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita tengok hukum sujud sahwi dulu. Apa hukum sujud sahwi? Pandangan yang pertama ialah pandangan yang kata sujud sahwi ni wajib. Ada yang kata wajib. Siapa yang kata wajib? Ini adalah pandangan Imam Malik, pandangan Abu Hanifah, pandangan Al-Imam Thawri dan juga pandangan Imam Ahmad. Sehingga Abu Hanifah kata huwa wajibun ya'tham bitarkih walaysa bisyart li sihhati salah. Imam Abu Hanifah kata ialah wajib. Siapa yang tinggalkan berdosa kalau tinggal dengan sengaja. Tapi dia bukan syaratlah untuk solat jadi sah. Kalau tinggal sengaja, solat sah tapi berdosa. Imam Malik pula kata ia wajib pada seseorang yang mengurangkan sesuatu dalam solat. Imam Ahmad pula kata wajib dalam 2 keadaan. Sama ada dia buat kurang ataupun dia tambah benda yang bukan daripada salat, dua-dua wajib untuk sujud sahwi. Ya, yang mana hujah bagi pandangan ni yang kata wajib ni ialah hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana dalam hadis tersebut dikatakan Nabi SAW bersabda, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawab falyutimma alayhi thumma liyusallim thumma yasjud sajdatain. Okey. Maksudnya bila Nabi SAW terlupa dalam salat, Nabi sebut, Nabi kata innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Ansa kama tansaun, aku juga lupa seperti mana kamu semua lupa. Fa idza nasitu fadhakiruni, apabila aku terlupa maka
ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salati, dan apabila salah seorang daripada kamu syak dalam solat dia, tak ingat berapa rakaat dia solat, falyataharras sawab, maka hendaklah dia memilih yang benar. Dia kena fikir mana satu yang tepat. Biasanya yang tepat ialah yang paling kurang lah. 2 ke 3. Aku ni dah salat 2 ke 3. Sebenarnya 2 tu dah confirm. 2 tu dah confirm dah. Yang dia syak adalah yang ketiga tu lah. Kan? Ya. Yang ketiga tu lah yang dia syak sebenarnya. Yang mana? Yang nombor 2, yang 2 rakaat tu, dia dah, orang kata apa, dia dah pastilah. Okey. Hendaklah dia pilih yang benar dan kemudian hendaklah dia sempurnakan. Kemudian hendaklah dia memberi salam, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali. Nampak? Bagi salam dulu, lepas tu sujud. Okey, ini hadis yang digunakan oleh orang yang kata, oleh mazhab yang kata wajib sujud sahwi, sebab Nabi SAW menggunakan lafaz yang menunjukkan perintah. Di sana ada lamul amr yang dimasukkan dalam fi'il mudhari', menunjukkan ia adalah satu kewajipan. Ya? Dan di sana ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mana dalam Sahih Muslim, dalam hadis tu Nabi SAW kata, "Summa yasjudu sajdatain qabla ay yusallim." Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum dia memberi salam. Jadi sebelum beri salam dan selepas beri salam, dua-duanya wajib mengikut pandangan yang pertama. Okey. Pandangan yang kedua ialah pandangan mazhab Syafi'i dan juga pandangan sebahagian Hanafi yang mengatakan ia adalah sunat. Yang mengatakan ia adalah sunat, bukannya wajib. Maksudnya kalau tinggalkan tak berdosa dan tak batal solat. Solat jadi okey selagi mana rukun itu telah dilaksanakan. Cuma dia tertinggallah benda sunat. Tak baguslah kalau tinggal dengan sengaja. Dalilnya yang dia kata sunat tu adalah hadis riwayat Abu Daud, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqi syak wal yabni 'ala al-yaqin fa idza istayqana tamam sajada sajdatain fa in kanat salatuhu tammah kanat ar-rak'ah nafilah wa sajdatan wa in kanat naqisah kanat ar-rak'ah tamaman li salati wa kana sajdan murghimatay asy-syaitan. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqi syak." Apabila salah seorang daripada kamu syak dalam salatnya, maka hendaklah dia membuang syak tersebut. Buang syak tersebut, wal yabni 'alal yaqin. Bina, hendaklah dia bina di atas keyakinan dia. Jadi kalau dia syak, aku solat 2 ke 3, sebenarnya 2 tu dia dah pasti dia buat. Yang dia syak tu yang ketiga. Jadi dia benalah di atas keyakinan dia 2. Kena tambah lagi lah. Kena tambah lagi. Fa idza stayqana tamam sajada sajdatain. Bila dia telah dapat kesempurnaan keyakinan dalam menyempurnakan salat dia tu, sajada sajdatain, hendaklah dia sujud 2 kali. Sujud ni sujud sahwi lah. Fa in kanat salatuhu tammah, katalah dia memang tak ingat, sebenarnya dia memang dah solat 3 dah. Dia dah memang solat 3 dah. Tiba-tiba dia jadi syak, dan syak tu tak ada bukti. Dia terpaksa ambil 2 lah. Sebab dia syak. Kan? Sebab dia syak. Jadi bila dia syak ni, dia kena ambil lah yang yakin. Walaupun mungkin betul dia dah solat 3, tapi dia syak, dia kena ambil 2 juga. Sebab dia tak ada bukti untuk ambil yang 3 tu. Katalah di sisi Allah betul-betul dia dah solat 3. Maka Nabi kata, jika solatnya itu telah sempurna, maka rakaat yang dia tambah tu jadi sunat. Sebab dia tak ingat, maka jadi sunat. Wasajdatan, begitu juga dengan 2 sujud tu. 2 sujud tu jadi sunat. Fa in kanat wa in kanat naqisah, kalaulah
apa ni kita kata rakaat tu memang kurang betul. Kanatir rakaat tamaman, maka rakaat yang dia tambah itu jadi penyempurnalah, pelengkaplah bagi berapa yang tak cukup tu. Li salati, bagi salat dia. Wa kana sajdatan, dan dua sujud tadi, sebab dia dah tambah, dah bagi cukup dah. Dah sujud tu untuk apa? Murghimatai syaitan. Dua sujud tu menjadi penghina bagi syaitan. Kenapa? Kerana syaitan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal kerana dia tak mau sujud pada Adam. Jadi kita, hamba yang taat, bila diganggu oleh syaitan dalam solat, maka kita sujud. Nak tunjuk kepada syaitan, nak tunjuk kepada iblis, aku adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla apabila aku mampu melaksanakan sujud. Yang mana kamu tak mau sujud, maka kamu dihina, kamu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kalau ikut pandangan yang tepat dalam isu ni, wallahu a'lam, nampak macam pandangan yang kedua ni tepatlah bagi saya, iaitu sujud sahwi ni sunat, mustahab. Kerana dalil Abu Sa'id Al-Khudri ni, ya, dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri ni sahih, dan dia jelas menunjukkan ia adalah nafilah. Okey, dia bukan satu kewajipan lah. Tapi rugilah kalau tak buat. Jadi kalau kita memang ada syak dalam solat, tertinggal apa-apa, ya, tertambah tak sengaja, maka sujud sahwi adalah jalan yang disediakan oleh Nabi SAW untuk melengkapkan solat kita, supaya lupa itu tidak mencacatkan solat. Okey? Baik. Jika dia meninggalkan sujud sahwi, adakah solat menjadi terbatal? Pertamanya, kalau kita pegang kepada pendapat sujud sahwi itu sunat, confirmlah tak batal. Memang tak batal lah, sebab benda tu sunat. Sama macam kita tertinggal zikir, rukuk dan sujud. Taklah jadi batal, sebab dia sunat. Manakala pandangan yang mengatakan ia wajib, kalau benda tu wajib, kalau mazhab yang kata ia wajib, adakah batal salat kalau kita tertinggal? Okey, mereka berbeza pendapat. Ada pandangan yang kata dia bezakan. Dia kata kalau sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam, maka batal salat kalau tinggal dengan sengaja. Kalau lepas salam, maka tak mengapa, tak batal. Ini adalah pandangan Malik, dan juga ini adalah pandangan yang dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah. Okey. Pandangan yang kedua kata wajib, berdosa kalau tinggal, tapi tak batal salat. Ini adalah pandangan Abu Hanifah. Dan saya telah sebut tadi, pandangan yang saya pilih ialah pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, mengatakan ia adalah sunat, dia bukan satu kewajipan. Jadi kalau tinggal dengan sengaja, tidak membatalkan salat. Okey. Mungkin ada orang tanya, bila nak sujud sahwi ni? Apakah penyebab kepada kewajipan ataupun pensyariatan sujud sahwi? Sujud sahwi ini kata Imam Nawawi ada 3 perkara. Okey, tengok Imam Nawawi kata apa. Qad zakarna anna madhhabana yasjudu lisahwi li ziyadah wa lin naqsi wa bihi qala jami'ul ulama min as-salaf wal khalaf. Okey. Imam Nawawi kata, kita telah sebutkan mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, seseorang itu hendaklah sujud sahwi apabila berlaku pertambahan dalam solat secara tidak sengaja ataupun pengurangan dalam solat secara tidak sengaja. Okey? Baik. Tapi Ibn Uthaymin, seorang ulama mazhab Al-Hambali, ulama moden lah daripada Saudi, dia tambah satu lagi, iaitu syak, seperti mana dalam hadis Abu Sa'id tadi. Okey. Kata Ibn Uthaymin, fa asbabus sujudi thalathah, az-ziyadah, an-naqs, asy-syak. Sebab pelaksanaan sujud sahwi ada 3. Pertambahan, pengurangan dan syak. Okey. Adakah orang yang nak melaksanakan sujud sahwi ini perlu bertakbir?
Okey. Ibn Rajab kata, wal amal ala hadha inda ahli ilm, mengamalkan takbir untuk sujud sahwi adalah pandangan seluruh ahli ilmu. Annahu yukabbir fi kulli sajdati takbirati sujud. Ya, takbiratan lis-sujud. Maksudnya dia kena bertakbir lah, disunatkan bertakbir bagi setiap sujud yang dia nak laksanakan. Wa takbiratan liraf'i minhu, dan satu takbir juga ketika dia mengangkat kepala daripadanya. Ini adalah pandangan keseluruhan ulama. Okey. Adakah sujud sahwi ini perlu kepada tasyahud? Nak kena baca tasyahud balik ke? Sebab kita dah baca tasyahud awal, kemudian kita sujud sahwi, adakah kita perlu baca tasyahud balik ataupun tidak? Kalau sujud sahwi itu sebelum salam, kalau sujud sahwi selepas salam, kena baca tasyahud balik tak? Okey, kita tengok. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau sujud sahwi itu kita laksanakan sebelum memberi salam. Innaka hamidum majid. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Sampai habis, kemudian kita sujud sahwi. Allahu akbar. Allahu akbar, kita duduk sekejap antara dua sujud. Allahu akbar, sujud kali kedua. Allahu akbar. Perlu tasyahud semula ataupun tidak? Tadi dah baca dah. Okey. Keadaan yang pertama ni, sujud sahwi sebelum beri salam, dia tak perlu untuk mengulangi tasyahud. Cukup tasyahud yang telah dibaca tadi. Ini adalah pandangan keseluruhan ulama, ya, keseluruhan ulama, kecuali ada riwayat daripada Laith bin Sa'ad yang kata dia kena ulang semula. Dan ada juga yang mengatakan ini riwayat Imam Malik dan juga daripada Ibnu Mas'ud, tapi Ibn Rajab kata tidak sahih daripada Ibnu Mas'ud. Jadi majoriti ulama kata tak perlu ulang tasyahud dah kalau sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi kalau sujud sahwi itu selepas salam, maka ada beberapa pandangan lah. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama, apabila seseorang itu sujud sahwi selepas salam, hendaklah dia bertasyahud, kemudian dia beri salam lagi sekali. Ini pandangan majoriti. Ini berdasarkan kepada hadis Imran bin Husain. Dia mengatakan radhiyallahu anhu, dia kata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahada thumma sallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Okey. Apa maksudnya? Imran bin Husain kata Nabi SAW pernah menjadi imam untuk mereka dalam satu salat. Kemudian Nabi SAW terlupa akan sesuatu. Lalu Nabi pun sujud dua kali. Nabi sujud dua kali. Kemudian Nabi tasyahud semula. Kemudian Nabi baru bagi salam. Okey. Hadis ni, ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Okey. Imam Tirmizi mengatakan hadis bersama dengan tambahan tasyahud tadi tu adalah hadis yang hasan gharib. Al-Imamul Hakim mensahihkannya, tetapi Al-Imamul Baihaqi ya mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan tambahan lafaz ini. Kenapa? Kerana tambahan lafaz ini datang daripada jalur Abdul Malik Al-Himrani, yang mana Ibn Hajar mengatakan tambahan lafaz tasyahud selepas sujud sahwi itu adalah lafaz yang tidak dinyatakan oleh mana-mana perawi. Cuma orang yang mendhaifkan setelah mereka bersepakat mengatakan ia dhaif, Baihaqi-nya, Ibnu Hajarnya, Al-Albaninya, Ibn Abdul Barnya, dia mengatakan dhaif tambahan tasyahud lepas sujud sahwi ini. Tapi mereka berbeza pendapat. Siapa sebenarnya yang silap menambah kataan tu? Baihaqi kata yang menambah secara silap ni adalah Ash'ath, iaitu Abdul Malik Al-Himrani. Ya, Abdul Malik Al-Himrani. Adapun Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bukan Abdul Malik Al-Himrani yang tambah secara silap. Yang tambah ialah perawi daripada Ash'ath, perawi daripada Al-Himrani ini, iaitu Muhammad Al-Ansari. Ibn Rajab kata, wa indi, di sisi aku, anna nisbatal waham ila al-ansari fihi aqrab.
kita nak sandarkan kesilapan tu kepada Ansari itu lebih dekat, dia kata. Walaysa huwa bidzakal mutqin jiddan fi hifdhi, sebab dia tu bukanlah ingat sangat, ingatan dia agak lemah sikit. Oleh kerana itulah Ibn Ma'in dan selain daripadanya telah pun mengkritiknya. Jadi itu pandangan yang pertama yang menggunakan dalil dengan tambahan yang tidak sahih. Pandangan yang kedua, pandangan yang kata kalau dia sujud lepas salam tak perlu lagi baca tasyahud. Ini adalah pandangan yang dipilih oleh Ibnul Munzir, dan juga Ibn Taymiyah pun ambil pandangan ni. Ya, okey. Jadi kalau ikut nampak macam orang kata apa, pandangan yang kedua ni lebih tepat lah. Kalau solat, kita solat ada terlupa, kita tertambah sesuatu yang bukan daripada solat, kita sujud sahwi lepas salam, maka tak perlu baca tasyahud lagi. Ya. Dalil mereka apa? Dari mereka apa dia? Dari mereka ialah hadis Abu Hurairah yang kita baca awal tadi, yang mana tak ada pun menyebutkan tentang tasyahud lepas sujud sahwi, tak ada. Yang tambah cuma perawi Abdul Malik Al-Himrani, dan ulama berbeza pendapat siapa yang tersilap ni, siapa yang tambah dalam keadaan tersilap, Abdul Malik Al-Himrani ke ataupun Muhammad Al-Ansari ke. Okey, tapi tak perlu tasyahud semula, hanya bagi salam saja. Okey, apabila dia sujud sahwi, adakah perlu dia memberi salam? Kalau sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum beri salam, maka kenalah bagi salam. Salam untuk keluar daripada salat lah. Dan tak perlu salam yang lain lagi. Maksud bila kita sujud sahwi sebelum kita beri salam dalam salat, tak perlu bagi salam 4 kali. Hanya cukup bagi salam 2 kali. Sekali belah kanan, sekali belah kiri. Cukup. Itu kalau bagi salam, kalau sujud sahwi sebelum salam. Kalau sujud sahwi selepas salam, kita dah bagi salam dah. Kita dah bagi salam awal dah. Lepas tu kita sujud sahwi. Adakah perlu kita beri salam semula? Ya, perlu. Ini adalah pandangan keseluruhan ulama. Perlu bagi salam semula. Dalil mereka ialah hadis Abu Hurairah yang kita baca awal tadi. Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain menyebutkan memang Nabi bagi salam. Ya, kalau Nabi sujud lepas bagi salam. Sujud sahwi lepas bagi salam. Dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan fasalla raka'atan. Nabi salat 1 rakaat, summa sallam. Kemudian Nabi bagi salam. Summa sajada sajdatain. Kemudian Nabi sujud 2 kali, sujud sahwi. Summa sallam. Kemudian Nabi bagi salam semula. Begitu juga dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana dalam hadis tu Nabi dikatakan sebagai menyebut, sebagai melakukan fasajada sajdatain. Nabi sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi, summa sallam. Kemudian Nabi beri salam semula. Baik. Tapi di sana ada pandangan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan tak perlu bagi salam walaupun sujud selepas daripada bagi salam. Walaupun sujud sahwi lepas bagi salam tak perlu bagi salam semula. Tapi pandangan ni adalah pandangan yang tak tepat lah. Pandangan majoriti adalah pandangan yang tepat kerana hadis jelaslah masalah ni. Kerana hadis jelaslah masalah. Okey. Bila nak sujud sahwi ni? Sebelum salam ke selepas salam? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan sujud sahwi sebelum salam. Sesiapa yang bagi salam sengaja sedangkan dia tahu dia perlu laksanakan sujud sahwi, maka sujud sahwinya tu gugur sebab dia dah meninggalkan dengan sengaja. Ini pandangan yang tepat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey? Baik. Jadi kalau seseorang itu dia nak sujud sahwi, mazhab Asy-Syafi'i kata sebelum beri salam. Okey? Jangan sujud lepas jangan bagi salam sengaja sedangkan dia tahu dia ada sujud sahwi. Okey. Apa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i untuk mengatakan sujud sahwi ini sebelum salam? Al-Imam Asy-Syarbini dia mengatakan
wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama min al-ulayain wa lam yajlis faqama an-nas ma'ahu hatta idza qada as-salah wa intadhara an-nas taslimahu kabbar wa huwa jalis fasajada sajdatain qabla an yusallim summa sallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang kita baca tadi. Kerana mazhab Syafi'i dia ambil hadis ni, iaitu Nabi SAW solat Zuhur, kemudian Nabi bangun daripada rakaat kedua, Nabi tak duduk tasyahud awal. Semua manusia yang berada di belakang Nabi SAW pada waktu tu bangun bersama Nabi sehingga apabila Nabi selesai solat, manusia menunggu Nabi memberi salam, Nabi bertakbir, dalam keadaan Nabi duduk, Nabi sujud 2 kali. Sebelum Nabi memberi salam, kemudian barulah Nabi beri salam. Ni dalil ni, hadis ni menjadi dalil yang mengatakan sujud sahwi sebelum salam. Dan Az-Zuhri mengatakan wa fi'luhu qabla as-salam huwa akhirul amrayn min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa innahu li maslahati salah. Dia nukil daripada al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'i, yang mengatakan perbuatan sujud sahwi sebelum salam ialah perbuatan yang terakhir yang dilakukan daripada Nabi SAW. Seolah-olah macam Nabi nak memansuhkan sujud sahwi selepas salam. Ya? Dan sujud sahwi ini adalah untuk kepentingan solat. Jadi tidaklah dilakukan dalam solat juga. Ya? Baik. Manakala dalil-dalil yang menunjukkan sujud sahwi Nabi itu selepas salam, ia adalah satu, orang kata apa, bukanlah dilakukan kerana sengaja, ya. Bukanlah secara sengaja. Maksudnya mungkin Nabi itu sendiri diingatkan oleh para sahabat tentang sahunya ataupun tentang lupanya dalam solat. Itu hujah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Manakala pandangan yang kedua mengatakan sujud sahwi ini semuanya lepas salam. Semua lepas salam. Ini pandangan al-Imam Al-Thawri, pandangan Al-Hasan Al-Basri, pandangan ini juga pandangan satu qaul dalam mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab mereka memandang dalil-dalil hadis yang mengatakan sujud sahwi lepas salam. Jadi sebab tu dia orang kata lepas salam. Tak boleh buat sebelum, kena buat selepas salam. Dia terbaliklah daripada mazhab Syafi'i tadi. Mazhab Syafi'i kata sebelum salam. Okey. Pandangan yang ketiga kata dia bezakan di antara jenis-jenis kesilapan. Ya. Dia bezakan kalau kesilapan tu tambahan ke kurang ke. Kalau tambah tu kalau sujud sahwi itu disebabkan oleh tambahan di dalam salat, maka hendaklah sujud lepas salam. Kalau sujud sahwi itu dilakukan kerana kekurangan dalam salat, maka hendaklah dia sujud sebelum salam. Ini adalah pandangan Imam Malik dan satu qaul dalam mazhab Ahmad. Habis itu dalam solat ada syak. Syak macam mana? Syak macam kurang juga. Sebelum salam kena sujud. Ya, baik. Dalil mereka ialah hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Muhainah tadi. Yang mana Abu Hurairah menunjukkan berlakunya tambahan dalam salat. Apa tambahannya? Bila Nabi bagi salam pada rakaat kedua, Nabi telah menambah salam. Maksudnya Nabi tak ada tambah salam. Pada rakaat kedua tak ada salam. Nabi bagi tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. So bila ada tambahan, lepas tu Nabi cakap lagi. Kama qalahu Dzul-Yadain. Betul ke macam mana Dzul-Yadain sebut? Bercakap lagi. Tak sengaja bercakap. So ada tambahan. Bila tambahan, sujud lepas salam. Sujud lepas salam. Manakala hadis Ibnu Buhainah tadi menunjukkan Nabi sujud sebelum salam. Sebab apa Nabi sujud sebelum salam dalam hadis Abdullah bin Buhainah? Sebab Nabi tertinggal tasyahud awal. Bila Nabi tertinggal tasyahud awal, kuranglah. Tapi batal tak salat? Tak batal. Sebab tasyahud awal dia bukan rukun. Mazhab Syafi'i kata tasyahud awal tu sunat ab'ad. Mazhab Ahmad kata wajib, dia bukan rukun. Maka
Sujud sebelum salam. Baik. Okey. Kamera saya ada problem sikit ni. Kita sambung sikit. Tak apa, kamera saya terpadam. InsyaAllah kita cuba nak betulkan balik. Baik. So mereka menggunakan logik jugalah, logik akal yang mengatakan kalau kurang memanglah kena sujud sebelum salam. Sebab sebelum salam maksud sujud dalam solat. Sedang kenapa kena sujud dalam solat? Sebab solat kan kurang, jadi kena tambahlah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tu disebabkan terlebih, maka kena sujud di luar solat lah. Sebab apa? Sebab bila bertambah, kita nak hina syaitan. Bila nak hina syaitan, selepas selesai lah. Okey? Baik. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat yang mengatakan sujud sahwu ni ialah sebelum salam kecuali kalau dia sujud disebabkan kerana kurang. Kalau disebabkan kerana kurang, dia sujud sebelum salam. Sorry. Kalau dia syak, dia sujud lepas salam. Okey? Baik. Wallahu a'lam, bagi saya nampak kalau dia nak sujud sebelum salam pun okey. Kalau dia nak sujud selepas salam, terutamanya bila ada tambahan pun okey. Kerana kedua-duanya ada hadis dalam masalah ini. Tetapi bagi imam mungkin lebih mudah untuk dia sujud sebelum salam kalau dia ada makmum di belakang dia. Kalau ada makmum di belakang dia lagi mudahlah untuk makmum, terutamanya makmum yang masbuk. Jadi kalau dia lepas bagi salam dia sujud lagi, takut makmum jadi confused. Sebab sujud sahwi ini bukan sesuatu yang biasa berlaku. Jadi kalau sebelum salam itu lebih memudahkan mereka. Okey. Kalaulah kata dia sujud sebelum salam, sedangkan dia patutnya sujud lepas salam ataupun sebaliknya, macam mana? Okey. Mazhab Syafi'i tadi dia sebut sujud dia sujud dia sebelum salam. Jadi kalau dia bagi salam secara sengaja tanpa dia sujud dulu, maka sujud sahwi dia tak ada. Gugur dah sujud sahwi dia menurut mazhab Syafi'i. Tetapi majoriti ulama kata dia boleh pilih sebenarnya nak sujud sebelum salam ataupun selepas salam. Habis itu yang kita bincang-bincang tadi, kalau tambah maka kena sujud lepas salam, kalau kurang kena sujud sebelum salam. Sebenarnya yang itu hanya pada afdaliyah, pada afdal, yang mana satu yang afdal. Tapi kalau dia nak buat mana-mana pun tidak mengapa. Sebab itu Imam Nawawi dia mengatakan, dia menukilkan pandangan Al-Imamul Mawardi, yang mana Al-Mawardi mengatakan la khilafa bainal ulama ataupun la khilafa bainal fuqaha anna sujud sahwi jaizun qabla salam wa ba'dahu wa inna makhtalafu fil masnun wal aula. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sesungguhnya sujud sahwi ini dibenarkan sebelum salam ataupun selepas. Yang mereka berbeza pendapat adalah pada kadar sunat dan aula, yang mana satu lebih utama. Okey? Baik. Tapi ada satu pandangan lah Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Ma syara'ahu qabla salam yajibu fi'luhu qablahu. Apa yang disyariatkan sebelum salam wajib buat sebelumnya. Dan apa yang disyariatkan selepas salam tak dilakukan melainkan selepasnya. Ini adalah pandangan satu pandangan dalam Imam Ahmad lah, mazhab Ahmad. Okey? Baik. Dan pandangan yang tepat dalam isu ni adalah pandangan majoriti ulama, yang mana majoriti ulama memandang ia adalah dari sudut sunat. Dan kita pun dah pilih pandangan yang mengatakan sujud sahwi ini sunnah, insya-Allah. Kalaulah kata seseorang itu mempunyai lebih
daripada satu kesilapan dalam solat, berapa sujud sahwi yang dia nak buat? Contohnya dia syak dalam solat tadi. Lepas tu dia pergi tambah satu rakaat, selesai satu sahwi. Dia kena sujud sahwi lah sebab dia dah syak. Okey, dia dah syak. Kemudian di rakaat kedua dia terlupa pula tasyahud awal. Jadi berapa sujud sahwi dia nak buat? Okey. Kalau kesilapan dia tu daripada satu jenis. Rakaat pertama dia syak, rakaat ketiga pun dia syak, maka jenis yang sama cukup 2 kali sujud sahwi sudah memadai. 2 kali sujud tu dah memadai dah. Ya. Ini pandangan yang kita kata boleh jadi ijma' lah. Tapi kalaulah kata sahwu tu jenis dua jenis. Contohnya macam pertama dia syak, berapa rakaat dia tak ingat, dia kena sujud sahwi. Lepas tu dia tertinggal sujud, dia tertinggal tasyahud. Dia tertinggal tasyahud. Jadi berapa sujud sahwi yang dia kena laksanakan? Hanya 2 kali juga. Dia tak perlu sujud sampai 4 kali. Walaupun 2 kali silap. 2 kali sujud sudah memadai. Okey? Ini adalah pandangan majoriti ulama yang mana dalam hadis disebut 2 sujud sahaja. 2 sujud sahaja. Tak pernah sebut 4 kali sujud. 2 sujud sahaja. Ya. Bila kata 2 kali sujud sudah memadai, maka ia mutlak. Sama ada 2 kali silap ataupun sekali silap sudah memadai. Cuma pandangan yang kedua ni, ini pandangan daripada satu qaul lah dalam mazhab Hambali. Dia kata kalau dia buat 2 kesilapan yang berbeza jenisnya, maka kena 2 kalilah. 4 kalilah sujud sahwi. Ya. Pertama sebelum bagi salam, lepas tu bagi salam, kemudian lepas bagi salam, lepas tu bagi salam sekali. Sebab dalil mereka likulli sahwin sajdatan. Bagi setiap kesilapan itu 2 kali sujud. Tapi riwayat ni riwayat yang dhaif. Kalau ia sahih sekalipun, kalau ia sahih sekalipun, itu menunjukkan setiap kali kesilapan di dalam solat berapa banyak pun tak ada masalah, 2 kali sujud sahaja. Okey. Kalaulah kata dia tersilap dalam sujud sahwi, punyalah lupa dia ni, sampai sujud sahwi dia pun tersilap, kan? Sujud sahwi dia pun dia tak ingat. Jadi apa dia nak buat? Tak perlu kelang kabut, ya, tak perlu kelang kabut. Sujud sahwi tidak perlu diulang untuk kesilapan dalam sujud sahwi. Ya, kalau tidak nanti kerjanya asyik sujud sahwi je lah. Sujud sahwi 2 kali sudah memadai. Okey. Kalau dia tersilap dalam solat sunat, perlu sujud sahwi ke? Ya, perlu sujud sahwi kerana solat sunat seperti solat fardu. Kalau dia tersilap dalam dalam solat jenazah, kena sujud sahwi tak? Tak perlu. Kerana solat jenazah tidak ada sujud. Kalau imam tersilap, makmum perlu ikut tak? Bila imam sujud sahwi, ya, makmum perlu ikut. Sebab apa? Sebab dalil menunjukkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikut. Jadi kalau imam sujud, kita pun sujud. Okey. Kalau imam tersilap dalam salatnya, imam tertinggal tasyahud awal, kita pun follow lah imam. Imam tertinggal tasyahud awal, kita follow imam. Kita pun tak buat tasyahud awal. Tapi imam tak sujud, imam bagi salam terus. Imam tak sujud. Adakah disyariatkan untuk kita sujud? Okey, pandangan yang pertama ialah pandangan satu qaul dalam mazhab Ahmad Hambali. Dia kata kalau imam tak sujud, maka makmum tak perlu sujud. Tapi pandangan yang tepat ialah kalau imam tersilap, imam tak sujud, makmum boleh sujud lepas imam bagi salam. Ini pandangan majoriti ulama. Okey? Baik. Katalah seorang lelaki ataupun seseorang individu, dia masbuk. Dia masbuk, kemudian imam dia sujud sahwi. Adakah dia perlu ikut? Ada pandangan yang berbeza dalam masalah ni. Ada yang kata dia wajib ikut imam, sama ada imam sujud selepas salam ataupun sebelum salam. Kalau imam sujud selepas salam, dia kena ikut juga, lepas tu baru dia bangun.
Pandangan yang kedua, ya, dia perlu bangun terus. Lepas tu baru dia sujud lain. Pandangan yang ketiga, pandangan inilah yang tepat bagi saya. Kalau imam sujud sebelum salam, dia ikut. Kalau imam sujud lepas salam, dia tak ikutlah sebab dia dah terputus dengan imam. Inilah pandangan majoriti ulama. Okey. Kalau makmum pula silap. Kalau makmum tersilap macam mana? Makmum tersilap ataupun makmum syak sedangkan dia duduk belakang imam. Imam tak syak. Adakah dia perlu sujud? Tak perlu. Tak perlu sujud. Kerana imam menjadi penanggung bagi kesalahan makmum selagi mana kesalahan itu boleh ditampung oleh imam. Tapi kalau makmum terlupa apa ni rukun, dia kena tambah lain lah lepas imam bagi salam tu. Ya, baik. Sebab apa? Apa dalilnya? Dalilnya ialah Nabi SAW pernah berdepan dengan seorang sahabat yang dia tersilap. Dia bercakap dalam salat. Dia jawab yarhamukallah dalam salat bila orang bersin. Maka Nabi SAW lepas salat, Nabi tak suruh dia sujud sahwi. Itu dalilnya lah. Itu pandangan majoriti ulama' lah. Pandangan ni lah yang tepat. Tapi ada pandangan yang kedua kata, makmum pun kena sujud sahwi, tapi pandangan ni tidak begitu tepat. Wallahu'alam. Okay? Okey, itu je lah kot. InsyaAllah perbahasan yang saya sempat untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Okey, kita cuba tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah bacaan khusus untuk sujud sahwi atau dia sama je dengan bacaan sujud biasa? Jazakallahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Dalam kitab-kitab fiqh ada disebutkan tentang bacaan sujud sahwi ini, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Tetapi bacaan ini tidak datang dalam mana-mana riwayat, sehingga kan Ibn Hajar sendiri tidak berjumpa dengan riwayat hadis dalam masalah ni. Jadi wallahu a'lam, pandangan yang tepat bagi saya dalam isu ni adalah kita kekal dengan bacaan sujud yang biasa. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, dan bacaan-bacaan sujud yang lain yang ada dalam hadis. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dua soalan. Pertama, pasal apa solat subuh, maghrib dan isyak dijaharkan dan solat zuhur disirkan oleh imam? Jawapan dia adalah kerana Nabi SAW buat gitu. Sebab Nabi SAW buat macam tu, maka kita pun buat. Berkemungkinan, ya, berkemungkinan kerana pada waktu tu, ya, waktu di mana orang dalam keadaan yang sunyi, malam kan sunyi, subuh sunyi, jadi sesuai untuk dibacakan kuat supaya dengar bacaan Quran itu. Tetapi kalau waktu siang itu, Zuhur dan Asar itu, waktu orang tengah sibuk bekerja, jadi lebih sesuai untuk disirkan bacaan itu. Ya, wallahu a'lam. Okey. Tengok lagi soalan yang ada. Bila kita qada salat witir, kita genapkan rakaatnya. Betul. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i yang menunjukkan Nabi SAW apabila salat tertinggal qiyamul lail, Nabi akan salat pada waktu siang itu dengan bilangan yang genap. Bilangan yang genap. Okey. Nampaklah ni.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau sujud sahwi lepas salam, perlukah berdiri untuk takbiratul ihram? Atau boleh langsung sujud selepas salam? Tak perlu bangun. Tak, kalau kita nak sujud sahwi lepas salam, lepas bagi salam tu terus sujud. Takbir, terus sujud. Tak perlu berdiri. Hmm. Apakah pendapat majoriti tentang keperluan sujud sahwi sekiranya seorang itu tidak baca doa iftitah? Yang ni ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama kalau seseorang itu meninggalkan perkara yang sunat dalam salat. Kalau ditinggalkan perkara yang sunat yang dipanggil sebagai sunat hai'ah ataupun sunat, mazhab Maliki kata disyariatkan sujud sahwi, tapi majoriti ulama kata tidak. Jadi kalau kita tertinggal zikir dalam sujud, kita tertinggal doa iftitah, maka tidak disyariatkan untuk kita sujud sahwi. Ya, baik.